Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz rasa syukur kita kepada Allah yang mana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita bersara langsung melalui FB Tadabbur Center untuk sama-sama kita mengambil pengajaran, mengambil pelajaran, mengambil faedah, mengambil petunjuk-petunjuk daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang saya akan sampaikan, seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang mana seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, di Tadabbur Center pada jam 10.30 pagi akan berkongsi ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan macam mana Al-Quranul Karim itu kita boleh jadikan sebagai panduan, kita boleh jadikan sebagai petunjuk untuk kita meneruskan kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat-ayat Al-Quran yang kita akan ulas ini adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memberikan motivasi kepada kita, memberikan perangsang kepada kita, memberikan hidayah, memberikan kata orang petunjuk untuk kita menjadi seorang manusia yang benar-benar mendapat title, mendapat gelaran hamba, untuk benar-benar kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Moga-moga pengisian kita yang ringkas ini, pengisian kita pada pagi ini diiringi dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita. Allah melapangkan dada-dada kita untuk sama-sama kita mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi sekalian, tajuk yang ingin saya bicarakan, yang saya akan sampaikan, yang saya akan kongsikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita akan membicarakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun biasa mendengar, sudah pun tahu berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yunus. Tetapi untuk pembelajaran, memantapkan kefahaman, untuk memantapkan ingatan kita, maka ulang mengulang ia adalah sangat bagus dan salah satu teknik pembelajaran yang sangat baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian,
Untuk peringkat awal, lebih elok saya nyatakan terlebih dahulu ayat apakah, surah apakah di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, bagaimana beliau berhadapan dengan kaumnya. Kaum Nabi Allah Yunus ini dia tidak disebutkan nama dia. Nama dia yang spesifik tidak disebutkan. Seperti mana kalau kita dengar Nabi Allah Hud, kaumnya apa? Kaumnya nama kaum dipanggil dengan kaum Ad. Contoh, kalau Nabi Allah Saleh dipanggil dengan namanya kaum Samud. Tetapi untuk kaum Nabi Allah Yunus tidak disebutkan nama kaum dia yang spesifik, tapi disebutkan dengan istilah kaum Yunus alaihi salam. Kemudian kita akan sebutkan ayat-ayat apakah peristiwa yang berlaku setelah Nabi Allah Yunus alaihi salam dia melarikan diri secara diam-diam keluar daripada kaum dia. Ayat-ayat tersebut, kalau boleh catat ataupun kalau boleh ulang balik semula nanti. Baik, dalam Al-Quranul Karim ada 6 surah. Ada 6 surah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ada 6 surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Surah yang pertama adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 163. Surah An-Nisa ayat 163. Surah yang kedua yang ada menyebutkan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah surah Al-An'am ayat pada ayat nombor 86. Surah Al-An'am ayat 86. Bagi sesiapa yang dia boleh nyatakan sulit semula ayat tersebut di komen, dialu-alukan, jazakumullahu khairan. Kak Liza kalau boleh tuliskan semula surah yang telah pun saya sebutkan. Baik, surah yang ketiga yang ada menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah satu surah yang mengguna pakai nama Nabi Allah Yunus alaihi salam, iaitu surah Yunus ayat 96 sampai ayat nombor 100. Surah yang ketiga yang ada menceritakan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah surah Yunus ayat nombor 96 sampai ayat nombor 100. Surah Yunus surah yang ke-10 selepas daripada surah At-Taubah. Jazakallahu khairan katsira Puan Rahaidah. Kemudian surah yang keempat yang mencatatkan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya iaitu surah yang ke-21 kalau tak silap saya, surah Al-Anbiya ayat 87 sehingga ayat nombor 88. Dua ayat saja, 87 sehingga ayat nombor 88. Surah yang keempat, surah yang keberapa dah ni? Surah yang 1, 2,
surah yang kelima. Surah yang kelima ada menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, adalah surah As-Saffat ayat 139 sampai ayat 148. 139 sehingga ayat nombor 148. Dan surah yang terakhir, iaitu surah yang ke-6, yang ada menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, adalah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 48 sehingga ayat nombor 50. 48 sampai ayat nombor 50. Okey. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada sahabat-sahabat kita yang membantu kita semua menyalinkan semula apa yang telah saya sebutkan berkenaan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam, dan saya mohon maaf tidak dapat menyebut nama satu-satu yang telah membantu kita, namun saya ucapkan dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah mengganjari kalian semua dengan pahala yang banyak, dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah dapat ke-6 senarai surah yang membicarakan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Izinkan saya melanjutkan lagi tentang latar belakang ke-6 surah tersebut. Saya harap suara saya jelas, boleh didengari oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak jelas, tolong berikan, tolong nyatakan. InsyaAllah saya akan cuba kuatkan suara saya pada pagi ini. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah pun selesai bersarapan pagi. Alhamdulillah. Kalau boleh jangan lupa tunaikan salat duha, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada pagi ini. Moga-moga Allah Taala mencucuri rahmat kepada kita pada pagi ini. Allah berikan kita pahala yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ke-6 surah tersebut, ya, tidak semua surah tersebut menjelaskan dengan secara terperinci tentang kisah Nabi Allah Yunus. Tidak secara terperinci. Maksudnya begini, surah yang pertama yang saya sebut tadi, surah An-Nisa ayat nombor 163, surah itu hanya sekadar memaparkan nama Nabi Allah Yunus alaihi salam. Maksud dia apa? Maksud dia, surah An-Nisa ayat 163 itu hanya menyebut nama Nabi Allah Yunus. Perkataan Yunus tu ejaan dia ya, waw, nun, sin. Yunus tu, nama Yunus itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa bersama dengan kelompok ataupun bersama dengan sekumpulan para Nabi alaihimus salatu wassalam. Maknanya surah An-Nisa ayat nombor 163 tu, surah itu sekadar memaparkan nama Nabi Allah Yunus tu. Nabi Allah Yunus itu adalah di antara kumpulan para Nabi dan para Rasul yang telah pun Allah utuskan. Sebab tu kalau kita baca surah An-Nisa ayat nombor 163 tu, nama Nabi Allah Yunus ni diletakkan dengan nama-nama Nabi-Nabi yang lain. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Jelas dalam surah An-Nisa nama Nabi Allah Yunus, walaupun kita sebutkan sebentar tadi, surah An-Nisa merupakan salah satu surah yang ada menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yunus. Tetapi surah tersebut sekadar memaparkan nama Nabi Allah Yunus, salah seorang daripada para Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Begitu juga dengan surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 86 yang telah pun saya sebutkan pada peringkat awal tadi, ayat 186 surah Al-An'am ia sekadar memaparkan nama Nabi Allah Yunus alaihi salam termasuk dalam kumpulan para Nabi alaihimus salatu wassalam. Seperti mana ayat tu berbunyi, izinkan saya bacakan ayat dia. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ayat surah An-Nisa ayat nombor 86 tu Allah Ta'ala memasukkan nama Nabi Allah Yunus ni, Nabi Allah Yunus termasuk di antara Nabi-Nabi yang dipilih, yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Rasul ataupun pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4 surah yang selebihnya, 4 surah yang selebihnya iaitu surah Yunus, surah Al-Anbiya, surah As-Saffat dengan surah Al-Qalam. Keempat-empat surah yang selebihnya itulah barulah kita akan temui, kita akan jumpa perincian ayat yang menjelaskan bagaimana peristiwa Nabi Allah Yunus alaihi salam, daripada dia mula-mula berdakwah kepada kaumnya sehinggalah Nabi Allah Yunus alaihi salam dia telah dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar, dan ikan tu sebenarnya adalah seperti kawan kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nanti saya akan sebutkan bagaimana saya kata dia seperti kawan, kerana di dalam dalam saya sebut keempat-empat surah tadi itu ada disebutkan perkataan seperti perkataan sahabat. Nanti kita akan sebutkan ayat dia. Kemudian keempat-empat surah itu Allah Ta'ala ada menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salam melarikan diri secara diam-diam daripada kaumnya dalam keadaan dia sangat marah. Dia marah dekat kaum dia. Kenapa kaum dia tidak mahu mendengar kata-kata dia? Kita akan sebut nanti dalam surah-surah tersebut, dan nanti kita akan bincang adakah tindakan yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus itu dipersetujui, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Adakah Nabi Allah Yunus alaihi salam tu dia pergi larikan diri daripada kaumnya, adakah dalam keadaan dia menunjukkan dia tak sabar? Macam mana seorang Rasul dia boleh ada sifat tidak sabar? Ni kita akan ulas supaya tidak ada sebarang perkara negatif, perkara yang tidak elok yang kita akan sandarkan kepada Nabi Allah Yunus. Kerana Nabi Allah Yunus merupakan para Rasul. Mustahil ataupun kita kata tidak mungkin bagi seorang Nabi dia tidak ada sifat sabar. Tidak mungkin bagi seorang Nabi dia ada perasaan putus asa.
Tetapi ada maklumat-maklumat itu kita akan jelaskan, kita akan jumpa dalam 4 surah yang kita telah jelaskan sebentar tadi. Kemudian kita akan memberikan kupasan. Kita akan bagi kupasan macam mana Nabi Allah Yunus bagaimana dia boleh jatuh ke dalam laut, atas sebab apa. Dan sebenarnya ikan yang Nabi Allah Yunus masuk ke dalam perut ikan tu, sebenarnya ikan tu memang sudah pun Allah Ta'ala yang perintahkan untuk memakan Nabi Allah Yunus. Macam mana kita tahu? Macam mana kita boleh tahu? Allah yang bagi tahu. Macam mana kita nak tahu? Nantikan. Jangan ke mana-mana. Kita akan ulas nanti. Bukan ke mana-mana ni bukanlah ada time break. Maksud dia kena sentiasa bersama dengan kami. Kita akan ulas nanti. Bagaimana kita boleh katakan bahawa ikan tadi tu seperti kawan kepada Nabi Allah Yunus? Macam mana ikan tu dia macam mana ikan tu dia boleh makan Nabi Allah Yunus? Semua ayat-ayat tu sebenarnya ada di dalam surah-surah yang kita akan sebutkan. Kemudian kita akan bincangkan bahawa bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salam dia berada dalam perut ikan tu, apa yang dia buat dan apa yang dia dengar semasa kita berada dalam perut ikan itu. Dan kemudian kita akan bincang Nabi Allah Yunus selepas itu dia terselamat bagaimana. Nanti kita akan cerita Nabi Allah Yunus ni, dia sebenarnya Allah Ta'ala dia ada satu makanan daripada satu pokok. Pokok tu daun dia lebar, daun dia besar. Pernah dengar tak? Kita kan biasa dengar Nabi Allah Yunus dimakan oleh ikan saja. Tetapi kita kadang-kadang ada orang dia terlupa nak cerita selepas Nabi Allah Yunus terselamat daripada perut ikan tu, sebenarnya macam mana dia survive. Dalam bahasa yang orang panggil survive, orang panggil survivor kan. Macam mana dia boleh survivor, apa yang dia makan. Rupa-rupanya ada satu pokok yang dia keluarkan satu buah. Pokok tu daunnya besar. Apakah nama buah itu? Jawapannya ada pada salah satu surah yang telah saya sebutkan daripada 4 surah yang terakhir itu. Surah apa? Nantikan, kita akan ulas sebentar lagi insya-Allah. Dan kemudian kita akan bincangkan tentang setelah Nabi Allah Yunus ni dia terselamat daripada perut ikan yang besar tu. Kata orang nama ikan tu ikan paus, wallahu ta'ala alam, tapi yang pastinya ikan tu tentulah ikan yang besar yang boleh memuatkan manusia sebesar Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ikan itu nama dia Allah panggil dengan nama apa? Allah panggil dengan nama Nun. Nun, An-Nun, Alif, Lam, Nun, Waw, Nun, An-Nun. Dalam ayat lain Allah panggil ikan tu dengan istilah Al-Hut. Bukan ta. Al-Hut, Al-Hut. Ikan tu dia ada dua nama. Dia ada dua gelaran Allah panggil. Pertama dipanggil dengan nama An-Nun, yang kedua dipanggil dengan nama Al-Hut. Orang yang masuk dalam perut ikan itu, Allah panggil dia, Allah panggil apa dengan istilah dia? Dhunnun. Dhunnun ataupun sahib. Sahib ataupun dhunnun. Nanti kita akan sebut siapa tu dhu kepada An-Nun. Nun tu ikan ya. Nun tu ikan. Dhu tu siapa? Dhu tu tentu Nabi Allah Yunus. Dhu tu bukan Dhu negara. Dhu tu Zal Waw. Dhu. Dhu nun tu. Dia adalah Nabi Allah Yunus. Kemudian dalam surah Al-Qad, nanti kita baca dalam satu surah lagi, dia sebut dengan istilah sahib.
Sahib itu maknanya kawan, rakan kepada al-hud. Hud tu apa? Hud tu adalah gelaran bagi ikan. Kawan kepada ikan itu, kita panggil istilah macam kawan lah, sebab Allah panggil perkataan sahib. Sahib. Jadi Nabi Allah Yunus dalam surah yang kita akan bacakan nanti, satu dia panggil dengan istilah gelaran ikan al-hud dengan an-nun. Betul. Terima kasih Puan Huda. Betul, gelaran ikan tu dia panggil dengan nama al-hud, satu lagi an-nun. Tapi orang yang masuk ke dalam ikan itu dia panggil dhu, ataupun juga disebut dengan istilah sahib. Sahib al-hud dengan dhu an-nun. Baik. Kemudian kita akan cerita pula tentang selepas Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia berjaya survive, kan? Dia makan Allah Ta'ala telah tumbuhkan satu pokok yang mengeluarkan daun-daun yang besar. Kemudian apa yang berlaku selepas itu? Dan kita akan jumpa nanti ayat Al-Quran menyebutkan bahawa Nabi Allah Yunus, menurut pendapat yang tepat, Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia patah balik semula, pergi menemui kaum dia, yang jumlah dia berapa kaum dia yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Siapa tahu berapakah jumlah kaum Nabi Allah Yunus alaihi salam? Nanti kita akan baca dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun saya sebutkan tadi. Okey, saya harap setakat ini tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil beberapa maklumat, informasi seperti mana yang telah pun saya sebutkan pada peringkat awal tadi. Okey, ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan, mungkin boleh dikemukakan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada siri-siri yang akan datang. Bukan sekarang lah, maksudnya nanti insyaAllah kita akan sambung. Kita akan buat analisa, kita akan buat analisis, menganalisis surah-surah yang menceritakan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tapi tak cukup hanya sekadar untuk hari ini ataupun pada pagi ini. Saya cuba untuk mencari waktu yang terdekat untuk kita sambung siri yang kedua nanti untuk menganalisa kisah tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Sebenarnya, kenapakah ataupun apakah hikmah, apa sebab sebenarnya kita memilih kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum, ya, kalau Allah Ta'ala membentangkan, Allah cerita tentang kisah para Nabi ni, memang dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kan doa di dalam surah Al-Fatihah, kan kita doa kepada Allah supaya tunjukkan kita jalan yang lurus, kan. Lepas tu kita katakan jalan yang lurus itu kan jalan orang-orang yang Allah memberikan nikmat, an'amta alaihim. Betul. Golongan yang pernah mendapat nikmat sudah tentu adalah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini bermakna saya kempen pada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menggali, untuk kita memberikan tumpuan, belajarlah kisah-kisah tentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam, kerana para Nabi ini, mereka adalah manusia yang terpilih, mereka adalah ahli syurga, mereka lah yang pernah melalui jalan yang lurus seperti mana yang kita selalu doa di dalam Al-Quranul Karim. Antara manusia yang pernah mendapat nikmat daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah, adalah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Allah Yunus ni dia sangat istimewa juga, kerana kisah Nabi Allah Yunus ini, kenapa kita pilih surah ini, kenapa kita memilih kisah ini, tidak memilih kisah yang lain? Kita kan sedia maklum, kita sekarang berada di fasa kesulitan. Kita berada di fasa-fasa kesusahan.
Kita berada di fasa-fasa Allah Ta'ala timpakan kita musibah, iaitu Allah Ta'ala telah mengizinkan kita dilanda dengan bencana, dengan musibah COVID-19. Dan kita tidak tahu sebenarnya bilakah isu ini, musibah ini Allah Ta'ala akan angkat. Tapi yang pasti musibah ini datangnya dari Allah, dan musibah ini sudah pasti Allah jua yang boleh mengangkatnya. Maka antara jawapan yang boleh kita ambil ataupun kenapa kita memilih kisah Nabi Allah Yunus, kerana kisah Nabi Allah Yunus ini kita boleh jadikan ia sebagai contoh, ya, bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salam dia boleh terselamat daripada dia lemas di dalam lautan, ataupun bagaimana dia boleh terselamat bagaimana dia boleh terselamat berada dalam perut ikan yang besar itu. Kes Nabi Allah Yunus ini, kalau kita lihat dalam kes Nabi Allah Yunus, cuba kita letakkan, kita jadikan kes Nabi Allah Yunus ini sebagai study case, sebagai kajian kes. Cuba kita letakkan kisah Nabi Allah Yunus dengan kisah kita sekarang, ataupun kisah apapun. Okey, kesulitan yang kita alami pada hari ini sama tak seperti mana kesulitan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam? Pernah tak kita tercampak ke dalam lautan yang besar? Maksud dia, adakah kesusahan yang kita alami ni sama macam kesusahan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam? Sudah pasti tidaklah, sebab cobaan bagi para nabi sudah tentu lebih hebat berbanding dengan cobaan yang kita hadapi. Tetapi dalam kisah Nabi Allah Yunus ni dia ada satu perkara yang kita nak belajar, yang kita nak amalkan dalam hidup kita, iaitu ada satu doa, ada satu ucapan, ada satu ucapan zikir yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam yang menyebabkan dia terselamat daripada menghadapi kesulitan. Doa itu, kesulitan itulah sebenarnya yang kita nak lakukan, yang kita nak amalkan. Zikir-zikir yang dibaca tu yang kita nak amalkan supaya Allah Ta'ala ni selamatkan kita. Allah Ta'ala ni jauhkan kita daripada musibah COVID-19 ni. Tetapi kita kena buat apa? Maksud dia pada ayat tadi, pada surah-surah kita akan belajar nanti tu, zikir itu ada jawapan yang Allah Ta'ala dah janji kepada kita sebenarnya. Macam mana Nabi Allah Yunus tu selamat daripada perut ikan, daripada dia berada dalam lautan dimakan oleh ikan yang besar itu. Macam tu juga Allah kata terang-terang di dalam Al-Quran bahawa macam itulah Allah Ta'ala akan selamatkan orang-orang beriman. Cari ayat dia, nanti kita akan baca ayat dia. Betul tuan-tuan. Sebab itu kita kena pergi kelas-kelas tadabbur, pergi kelas-kelas faham Quran ni. Sebab dalam kisah Yunus ni Allah sebut terang-terang dalam ayat itu, Allah Ta'ala akan menolong orang-orang beriman. Orang-orang beriman seperti mana Allah Ta'ala menolong Nabi Allah Yunus alaihi salam, dengan beberapa syarat. Itulah antara alasan dan sebab utama mengapa saya memilih, kita semua memilih, Allah Ta'ala telah pun memilih cerita Nabi Allah Yunus alaihi salam untuk diceritakan sebagai motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita, untuk menjadikan Nabi Allah Yunus sebagai panduan dalam hidup kita. Baik. Kita dah pukul 11.05. Kalau ikut jadual hanyalah 30 minit.
Namun begitu, tak apa, saya boleh lanjut ke sedikit lagi masa, insya-Allah. Kita akan sambung nanti, jangan risau. Kita akan sambung nanti. Yang paling penting kita mohon Allah Ta'ala beri rahmat yang banyak kepada kita. Kita mohon Allah Ta'ala bagi kita hidayah tu taufiq. Allah Ta'ala melapangkan dada-dada kita untuk kita dapat bertemu lagi untuk siri yang kedua. Tapi sebelum tu, kita sebut beberapa perkara sebelum kita sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang kita mulakan dulu dengan cerita tentang bagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salam ni, dia cerita dia mula-mula bagaimana kisah ini dia maknanya macam mana mula-mula dia bersama dengan kaumnya. Baik, kita lihat dulu latar belakang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Baik, Nabi Allah Yunus alaihi salam ni memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini nama bapaknya adalah Matta. Matta ejaan dia mim ta, dan belakang dia ada huruf macam huruf ya, tapi ya yang tak ada titik di bawah dia. Dia panggil dengan istilah Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta. Dalam sejarah juga, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih, kalau tuan-tuan dan puan nak membaca kisah-kisah para nabi, antara buku yang sudah pun ada terjemahannya, tuan-tuan dan puan boleh mencari kisah-kisah para nabi. Antara buku yang terbaik, di antara buku yang terbaik adalah buku yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita kan biasa dengar nama Ibnu Katsir, kan dia pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia bukan sekadar seorang ulama tafsir, dia juga adalah seorang al-mu'arrikh, seorang ahli sejarah yang sangat hebat. Maka Ibnu Katsir dia ada mengarang satu buku yang menghimpunkan kisah-kisah pada Nabi, iaitu nama buku tu adalah Al-Qasas. Dia kata, dan buku tu tajuknya adalah Qasasul Anbiya, kisah-kisah pada Nabi. Boleh dapatkan buku-buku kisah pada Nabi dalam banyak-banyak pengedar buku. Antara kedai yang saya cadangkan cari, mungkin boleh pergi di Rami. Itu boleh cari Ustaz Abu Ilya, suaminya kepada Dr. Saya lupa nama doktor isteri beliau, tapi cari nanti Ustaz Abu Ilya, pergi dekat Rami, insya-Allah di sana kita boleh temui buku yang menulis tentang kisah para nabi alaihi wassalatu wasalam, buku terjemahan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala alaih. Baca kisah-kisah para nabi ni supaya nanti untuk kelas yang akan datang, kita akan dapat belajar dengan lebih jelas lagi. Sebab itu saya telah sebutkan peringkat awal, untuk slot siri pertama ni saya telah sebutkan surah apa dan ayat apa, supaya nanti kalau kelas siri yang kedua, saya tidak perlu lagi untuk mengulangi ayat-ayat yang tersebut. Apa yang patut kita belajar, sebab tu cara kita belajar, kita kena ada senarai ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus AS, sebab kita akan buat analisa perkataan, huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi wassalatu wassalam. Okey, Nabi Allah Yunus ni dia sebenarnya dia diutuskan kepada negeri, tempat tu namanya adalah perkampungan Ninawa yang berada di negara Iraq. Yang berada di negara Iraq. Nama tempat tu dah ahli Ninawa. Baik. Kita mulakan beberapa ayat ataupun beberapa
ayat dalam surah-surah yang menceritakan kisah tentang Nabi Allah Yunus alaihi salam. Antaranya, saya tunjuk contoh gambar buku tentang Qasasul Anbiya. Saya ada buku-buku yang lain bahasa Arab, tapi buku Arab lain dia tidak ada terjemahan dia. Tetapi yang Nabi Kisah Ibn Kathir dia ada terjemahan dia. Tuan-tuan tengok gambar buku dia tu. Nampak gambar buku Qasasul Anbiya karangan Ibnu Kathir. Ini adalah jilid yang kedua. Ini contoh dia. Qasasul Anbiya tafsir Ibnu Kathir. Ini adalah yang ini adalah terjemahan. Betul. Suami Dr. Salih Kaswarika, betul. Ustaz Abu Ilya, Puan Hasni boleh cari di sana. Kedai buku ni terletak di Bangi Gateway. Dekat Bangi Gateway lah, dicari Rami. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh beli buku tu, dapat bantuan prihatin daripada kerajaan kan. Beli buku sekurang-kurangnya ya. Kita nak belajar Quran ni, kalau boleh buku-buku kisah para Nabi, sekurang-kurangnya kenalah ada satu naskah yang ada di rumah supaya senang nanti kita nak rujuk. Baik, kita mulakan secara ringkas ayat yang terkandung dalam surah Al-Anbiya, ayat nombor 87 dengan ayat nombor 88. Kita tidak ikut susunan surah ya. Kalau ikut susunan surah mesti kena baca surah Yunus dulu, surah yang ke-10. Tapi dalam kisah tapi susunan dalam surah Yunus, kalau kita baca surah Yunus tu, walaupun susunan dia, kisah dia ada dalam surah Yunus, tetapi dalam surah Yunus kisah tu kisah yang kisah tentang selepas Nabi Allah Yunus dia dah keluar, selepas dia melarikan diri daripada kaum dia tu. Tapi kisah macam mana dia mula-mula dia berada di sisi kaum dia tu ada pada surah Al-Anbiya ayat nombor 87 hingga ayat nombor 88. Jadi kita akan belajar mengikut susunan yang ada, bukan susunan ikut surah, tapi susunan mengikut kisah. Antara surah yang awal yang boleh kita belajar tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam adalah dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 87 hingga ayat nombor 88. Baik, bersedia untuk kita mendengar ayat Al-Quran tersebut. Okey, kita baca dulu. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Saya bacakan ayat dia, tuan-tuan dan puan dengar ayat dia, kemudian saya akan ulas berdasarkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ayat 87 tu, ayat ni dia istimewa. Maksud dia apa? Ayat ni dia bawa cerita tentang bagaimana Nabi Allah Yunus. Kalau kita baca ayat nombor 87 tu, Allah mengatakan wadhannuni. Jumpa tak perkataan wadhannuni? Wadhannun tu, kalau kita baca terjemahan tu tak akan jumpa dia akan kata wadhannun tu adalah Nabi Allah Yunus. Tetapi yang lebih tepat, kita kena masukkan juga wadhannun tu tentang ikan tu. Kalau kita tengok terjemahan,
Kalau tengok terjemahan dia kata apa? Wadhannun. Wadhannun. Dia kata terjemah. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dia tulis tu Yunus kan? Sebenarnya yang kalau kita nak, memanglah kisah Nabi Allah Yunus, cuma yang lebih tepat za tu adalah Nabi Allah Yunus. Nun tu adalah ikan. Faham tak? Wadhannun. Za tu adalah Nabi Allah Yunus. Nun tu sebenarnya adalah gelaran bagi ikan. Za tu adalah Nabi Allah Yunus. An-nun tu ikan. Tapi ayat tu memanglah pasal wadhannun. Wadhannun ni kalau kita panggil dalam bahasa kita macam bukan pemilik ikan, dia macam orang yang ada kaitan dengan ikan yang besar tu. Ikan tu apa? Nun. Nun tu maknanya ikan yang besar. Jadi wadhannun tu itu adalah Nabi Allah Yunus dengan ikan. Seperti mana yang telah pun saya sebutkan pada ayat yang sebelum ini. Okey, jelas? Za tu adalah Nabi Allah Yunus, nun tu ikan. Tapi apabila sebut Dhannun, mana dia merujuk kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Okey. Nabi Allah Yunus alaihi salam, Allah kata wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Allah kata, dan ingatlah kisah Dhunnun ketika dia pergi dalam keadaan dia marah. Dalam keadaan dia marah. Kalau kita tengok dalam ayat itu kita jumpa perkataan izzahaba. Izzahaba ni bermakna Nabi Allah Yunus dia telah pergi meninggalkan. Apa Encik Isa surah Al-Anbiya ayat yang ke berapa? Surah Al-Anbiya ayat yang ke-87 sehingga ayat nombor 88 di antara ayat yang kita nak baca yang peringkat awal ni. Tapi ayat tu kita nak ambil ini daripada depan dulu. Ayat tu wadhannuni idzahaba mughadiban. Ingatlah Allah Taala ni dia menceritakan kisah ni untuk diulang-ulang, untuk dijadikan pengajaran. Allah kata, dan ingatlah kisah kita Dhunnun, iaitu Nabi Allah Yunus dengan ikan tu, nun tu ikan, ketika dia pergi dalam keadaan dia marah. Kenapa dia marah? Mughadiban tu, jumpa tak ada perkataan alif kat belakang tu, mughadiban. Mughadiban ni dalam keadaan dia sangat marah ni, menunjuk dia marah kat siapa? Nabi Allah Yunus dia marah kepada kaum dia yang tidak mahu menerima dakwah dia. Maknanya kaum dia itu tidak disebutkan apa yang mereka buat, tapi kita sedia maklum Rasul kalau Allah hantar mesti kaum itu ada melakukan kesyirikan. Ada melakukan kesyirikan, maknanya mereka ini menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka apabila Nabi Allah Yunus Allah utuskan di Ninawa yang terletak di salah satu tempat di Iraq, Nabi Allah Yunus ini dia dakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya itu tidak mahu beriman. Maka Nabi Allah Yunus marahlah. Kemudian Nabi Allah Yunus ni dia marah, dan kemudian dia izzahaba, kemudian dia keluar, dia pergi meninggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah. Okey. Dia marah tadi sebab apa? Sebab kaum dia dah tak nak dengar dah dakwah dia, dan dia marah selepas dia pernah menyebutkan tentang azab. Ulama tafsir kata Nabi Allah Yunus dia memberi warning bahawa azab tu akan berlaku selepas 3 hari kan. Tapi ayat Quran tidak menyebutkan tentang 3 hari tu, tapi disebutkan kebanyakan oleh para ulama di dalam kitab tafsir. Maknanya Nabi Allah Yunus alaihi salam selepas kaum dia, Nabi Allah Yunus ni sebenarnya bukan dia pergi tu. Yang ini kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita kena faham betul-betul, lihat konteks ayat. Nabi Allah Yunus alaihi salam ni dia pergi larikan diri daripada kaum dia sebenarnya bukan sebab dia tak sabar,
Bukan sebab menunjukkan dia rasa uh, macam dia kecewa, menunjukkan dia ni macam dah patah semangat. Tak. Sebenarnya Nabi Allah Yunus dia keluar sebab umat dia dah memang tak nak beriman. Bagi sangkaan, bagi fikiran Nabi Allah Yunus terfikir umat dia dah macam tak nak dah. Dah macam dah memang tega dah. Dah memang tak ada harapan dah untuk dia beriman. Oleh sebab itu, apabila azab nak turun, maka buat apa nak tunggu lagi? Faham tak? Maksudnya, kalau azab dah nak turun, dan nanti kita akan baca dalam surah Yunus, dan kita pun sedia maklum, kan? Kita baca dalam kisah-kisah dalam Quran pun, umat-umat kan, kalau kita baca dalam kisah dalam Quran, kalau Nabi-Nabi masih ada dekat tempat tu, azab tu tak akan turun. Azab tu akan turun kalau Nabi-Nabi sudah keluar daripada tempat itu. Seperti contoh macam Nabi Allah Nuh, selepas dia berlayar keluar, baru azab, sewaktu dia berlayar keluar, azab tu turun secara dahsyat. Seperti Nabi Allah Lut kan, dia diminta keluar pada waktu malam tu, keluar dia, baru azab tu turun. Begitulah pada sangkaan Nabi Allah Yunus AS. Nabi Allah Yunus, dia melarikan diri keluar daripada kaum dia bukan kerana dia merajuk, bukan kerana dia kecewa, tetapi bagi sangkaan dia, umat dia ni memang dah tak nak beriman dah, dan azab akan turun selepas 3 hari. Jadi kalau kita fikir logik pun, kalau kita fikir duduk ke tempat Nabi Allah Yunus pun, kalau orang tak nak beriman, azab dah nak turun, maka apa patut kita buat? Maka Nabi Allah Yunus dengan ijtihad dia, pada fikiran dia, buat apa dia nak tunggu lagi? Sedangkan azab dah nak turun. Maka apa Nabi Allah Yunus buat? Dia pun pergi melarikan diri daripada kaumnya itu. Okey, tuan-tuan faham tak apa saya nak jelaskan ini? Supaya kita tidak meletakkan gambaran yang negatif tentang Nabi Allah Yunus. Walaupun nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam, kita akan jumpa nanti, yang kita akan bahas pada siri akan datang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan contoh kisah Nabi Allah Yunus. Allah ni contoh dalam surah Al-Qalam kan, contoh dalam surah Al-Qalam. Saya kena pelan-pelan, tak apa, insya-Allah tuan dapat apa yang saya nak sampaikan. Maksud dia begini, kalau kita baca surah Al-Qalam ayat nombor 48 sehingga ayat nombor 50. Contoh kalau kita baca ayat nombor 48 surah Al-Qalam, ayat nombor 48 surah Al-Qalam. Okey, kita sudah maklum surah Al-Qalam, surah itu sebenarnya surah yang dia punya ayat tu berbicara, dia panggil khitab. Khitab tu punya ayat surah Al-Qalam, dia berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qalam, kalau kita tak ambil perhatian, nanti kita akan kata Nabi Allah Yunus ni nama je Rasul tapi tak sabar pun. Faham tak maksud dia? Maksud dia kalau kita tak dengar baik-baik, kalau kita tak faham baik-baik, nanti ada orang akan menganggap Nabi Allah Yunus ni dia ni seorang yang tak sabar. Sebab kita memang nanti orang kata alah, Nabi pun ada yang tak sabar macam Nabi Yunus tu. Sebab dalam surah Al-Qalam memang Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata bunyi ayatnya macam ni. Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tolong buka surah Al-Qalam ayat nombor 48. Walaupun saya sedang membahas surah Al-Anbiya, ayat nombor apa tadi? Ayat nombor 88 surah Al-Anbiya. Tetapi untuk kita fahamkan kenapa Nabi Allah Yunus, sekarang saya nak terangkan kenapa Nabi Allah Yunus dia pergi melarikan diri daripada kaum dia. Adakah kerana dia tidak sabar? Adakah kerana dia memang berputus asa? Yang ini saya nak kena jelaskan. Tuan-tuan kena faham begini, para Nabi ni dia maksum. Para Nabi ni Allah Ta'ala pilih dia. Takkanlah Allah pilih orang-orang yang mudah, orang-orang yang mudah merajuk, orang-orang yang tak ada sabar. Tidak.
Macam mana kita nak katakan tidak? Sebab tu kita kena faham baik-baik. Kalau kita baca surah Al-Qalam, ayat nombor 48, Allah Ta'ala berfirman, bunyinya macam ni. Nampak ayat tu macam Nabi Yunus tak sabar, tapi maksud dia lain sebenarnya. Apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Okey, tuan-tuan faham baik-baik surah Al-Qalam ayat nombor 48. Allah Ta'ala berkata begini kepada Nabi Muhammad. Okey, surah Al-Qalam, Allah Ta'ala berbicara, khitab tu maknanya dalam ayat surah Al-Qalam Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, tetapi Allah bawa satu contoh kepada Nabi Muhammad. Allah kata apa? Fasbil li hukmi rabbik. Allah kata apa? Allah kata maka bersabarlah. Tengok perkataan, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Rabbmu. Maksud dia apa? Surah Al-Qalam ni adalah surah yang awal-awal Nabi dapat. Maknanya kan mula-mula surah Al-Qalam ni turun, masa itu orang-orang Arab penduduk Mekah kan, mereka tak nak dengar cakap Nabi. Mereka membangkang, mereka membantah. Jadi cara Allah Ta'ala nak motivate Nabi ni, Allah Ta'ala katalah pada Nabi, kau kena sabar Muhammad. Kau kena sabar. Kau kena sabar menerima ketetapan Allah tu. Kau tu Rasul, kau kena menyampaikan. Kau kena sabar apa yang kau dapat daripada respon umatmu. Kau kena faham ayat tu. Lepas tu Allah kata, wala takun ka sahibil hud. Allah kata apa? Dan janganlah kamu jadi seperti orang yang dengan ikan tu, al-hud tu ikan, iaitu Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan. Faham tak? Maksudnya, kalau kita tak belajar tafsir, kalau kita hanya baca terjemahan, seolah-olah surah Al-Qalam ayat nombor 48 tu, ayat nombor 48 tu, seolah-olah ayat tu kata, kalau kita baca terjemahan dia, kalau kita tak belajar. Sebab itu tolong, please, kalau nak faham Quran, jangan hanya baca terjemahan sahaja. Kalau kita baca terjemahan saja, kita akan jumpa ayat tu seperti Allah Ta'ala kata Nabi Yunus ni dia tak sabar. Sebab tu Allah kata, bersabarlah wahai Muhammad, menerima ketetapan Tuhan, dan janganlah, sebab Tuhan kata wala takun, dan janganlah engkau jadi seperti sahibil hud. Sahibil hud merujuk kepada Nabi Allah Yunus. Kalau kita baca terjemahan ayat tu, seolah-olah Allah kata apa? Engkau kena sabar wahai Muhammad, jangan jadi macam Nabi Yunus dengan ikan yang besar tu, al-hud. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita baca ayat tu, seolah-olah kita akan nampak, oh, rupa-rupanya Nabi Allah Yunus ni tak sabar. Okey, kita kena faham begini. Dalam surah Al-Qalam tadi tu, ayat nombor 88, bukan merujuk kepada Nabi Allah Yunus AS, dia tak sabar. Ayat tu sebenarnya, kalau baca tafsir yang jelas, ayat tu sebenarnya Allah suruh Nabi ni lebih bersabar. Faham tak maksudnya? Maksudnya ayat tu sebenarnya maksud dia, Allah nak kata, engkau bersabarlah banyak-banyak. Maksudnya bersabarlah sungguh-sungguh, banyak-banyak bersabar. Jangan jadi macam Nabi Yunus. Bukan bermakna Yunus ni dia tak ada sifat sabar tu, tetapi Allah suruh Nabi upgrade. Allah suruh Nabi ni banyakkan lagi sabar. Jangan jadi macam Nabi Yunus. Bukan bermakna Yunus ni dia dah macam dah tak sabar dah sangat dah. Dia dah rasa macam merajuk dah. Dia dah macam rasa macam dah macam kecewa sangat dah tak ada dengar sangat. Dia melarikan diri seperti mana surah Al-Anbiya yang kita bincang pada ayat nombor 87 tadi tu. Tuan-tuan faham tak apa yang saya nak sebutkan ni? Sebab tak boleh bersuara, saya agak tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya Nabi Allah Yunus AS, dia melarikan diri daripada umatnya bukan kerana dia tak sabar.
Dia melarikan diri. Sebab ayat tu memang sebut dia melarikan diri. Idzahaba mughadiban. Dia telah pergi dalam keadaan dia marah, bukan kerana dia tak sabar. Sebenarnya Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia melarikan diri daripada kaum dia. Kerana apa? Kerana logiknya macam ni. Kalau azab dah nak turun, betul? Kalau azab dah nak turun, agak-agak nak tunggu ke tak nak tunggu? Itu soalan dia. Kalau azab dah nak turun dekat satu kaum tu, nak tunggu ke tak tunggu? Faham tak maksudnya? Maksud Nabi Allah Yunus, dia melarikan diri. Dia keluar daripada umat dia tu kerana bagi fikiran dia. Faham tak? Dia berfikir pada fikiran dia. Umat dia ni memang dah tak nak terima sebab azab dah nak turun. Kalau azab dah nak turun, buat apa nak tunggu lagi dekat kampung tu? Buat apa nak tunggu lagi dekat kaum dia? Kena buat apa? Pergilah. Pergi untuk apa? Pergi kalau orang dah tak nak terima dakwah, dah nampak 100% dah nampak dah tak nak terima dakwah, sampaikan azab dah Allah kata dah nak turun, akan turun lepas 3 hari tu, buat apa lagi nak tunggu? Maka Nabi Allah Yunus dengan ijtihad dia tu, fikiran dia macam tu, betul tak? Kalau saya nak tanya, kalau kita fikir logik, sebab saya nak sebut benda ni supaya tidak ada sebarang perkara yang negatif kita sandarkan kepada Nabi Allah Yunus. Sebab para Nabi ni, Rasul ni dia maksum. Ya, faham tak maksudnya? Maknanya Nabi Allah Yunus ni dia keluar bagi fikiran dia. Orang dah tak nak dengar dah. Dan memang 1% dah tak nak dengar. Kemudian pula memang sudah ada tanda azab dah nak turun. Maka buat apa nak tunggu lagi? Maka kena keluarlah. Dan Nabi Allah Yunus bagi ijtihad dia, kalau umat dia tak nak keluar, dah tak nak beriman, dia nak keluarlah, pergilah tempat lain untuk berdakwah di tempat lain. Okey, faham tak maksud dia? Okey, jelas ya? Jelas yang tu kena faham elok yang tu. Okey, sebab nanti saya takut kita tersalah faham kalau kita baca surah Al-Qalam ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 48 tadi, kita takut kalau kita baca surah Al-Qalam, kita nampak seolah-olah Nabi Allah Yunus ni dia tak sabar. Dia tak sabar. Sebab surah Al-Qalam tu kata, Allah kata Nabi Muhammad, kau kena sabar, jangan jadi macam Nabi Yunus. Kalau kita faham baca ayat tu seolah macam Nabi Allah Yunus tak sabar. Sebenarnya Nabi Allah Yunus keluar dalam keadaan dia marah. Marah kenapa? Marah kerana Allah lah. Boleh marah kerana Allah ni. Dia keluar melarikan diri pada umatnya kerana pada sangkaan dia, pada ijtihad dia bahawa azab tu dah nak turun, umat dia dah tak nak dengar, maka buat apa dia tunggu lagi? Maka dia keluar. Okey, jelas yang itu titik apa kita panggil apa ini sangat penting. Okey, jelas. Okey, kalau dah faham, boleh kita lanjutkan lagi sikit lagi. Tak pukul berapa tadi? Saya ni kalau bercakap tak mau berhenti ni, dah dekat 11.30 dah 1 jam dah ni. Boleh kita lanjutkan lagi ke macam mana ni? Tuan-tuan tak masak ke? Kalau boleh order je lah online. Boleh beli kena food ke? InsyaAllah lepas ni boleh masak kan? Saya nak lanjut ke tak nak lanjutkan lagi? Saya terserah pada tuan-tuan dan perempuan. Nak lanjut ke tak nak lanjut ni? Saya mau komen. Saya mau pandangan pada tuan-tuan sebab kita dah 11.30 dah ni. Saya lanjutkan sikit lagi boleh tak? Sikit je lagi. Saya ni sikit-sikit lama-lama panjang juga. Saya mohon ampun dan maaf ya. Boleh masukkan lagi ya. Kita dah masuk awal-awal kata Puan Noliza Desa. Alhamdulillah Puan tahniah Puan. Tuan-tuan dan perempuan ni kalau dah tahu jadual-jadual ada kuliah online, masuk awal-awal. Kalau tidak pun ada husband ni kan, suruh dia masak pula. Sambil masak pun boleh dengar. Betul tak? So ada anak-anak perempuan tu dia ajar masak. Tuan-tuan dan perempuan yang boleh dengar sambil memasak. Baik, tapi dengar je, jangan tengok pula video ni secara live, nanti tak sedar ikan dan goreng tu dah hangit dah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya sambung sikit lagi. Kita nak ulang yang tadi tu. Maksudnya apa? Ulasan penting adalah kenapa Nabi Allah Yunus dia pergi melarikan diri dalam keadaan dia sangat marah,
daripada umat dia. Adakah kerana dia tidak sabar? Adakah kerana dia meraju? Jawapannya adalah tidak. Macam mana kita katakan tidak? Nanti kita akan ulas berdasarkan tafsiran ayat. Jawapan dia adalah secara logiknya, kalau kita fikir, kalau macam kita lah kan, kalau kita tahu azab nak turun, tuan nak tunggu tak ke tempat tu? Tuan dah tahu azab dah nak turun ni berapa hari lagi ni, kan? Walaupun azab dah nak turun ni, umat dia masih lagi degil, umat dia degil lagi masa tu, walaupun azab dia nak turun. Sebab tu kita kena tengok ya, dalam perkataan dalam surah Al-Anbiya ada perkataan mughadiban tu soalannya macam ada double marah ni, maksudnya dia marah pasal apa? Kenapa dia marah sangat? Dia marah sangat, pertama tak terima dakwah. Yang kedua, dia marah sangat azab, walaupun dah diancam dengan azab, nanti azab akan turun lepas 3 hari pun tak nak berubah. Faham tak? Jadi marah tak? Jadi keadaan marah lah. Okey. Maknanya apabila dah diancam dengan azab tak nak turun, azab tak nak turun pula, mereka tetap tak nak juga, degil juga, tak nak dengar, tega juga. Maka buat apa nak tunggu sebab azab nak turun ni? Maka Nabi Allah Yunus dia keluar daripada kampungnya, keluar daripada penduduk kaum dia. Okey, jelas tak maksud dia? Okey, kalau dah jelas, dah faham titik perbahasan itu, okey, dah faham yang itu, okey, persoalan dia, kenapa lepas ayat nombor 8, dalam ayat 87 tu Allah kata apa? Fadhanna allan taqdira alaihi. Allah kata apa? Lalu Nabi Allah Yunus ni dia zan ni apa? Zan ni dia beza dengan yakin. Zan ni maknanya Nabi Allah Yunus kan tadi dia pada sangkaan dia, orang dah tak nak beriman, azab dah nak turun, buat apa nak tunggu lagi, betul tak? Kan? Jadi dia pun keluarlah. Okey, apabila dia keluar, dia sangka perbuatan dia keluar melarikan diri daripada kaum dia itu, Allah tidak akan timpakan dia dengan sebarang masalah. Maksudnya Allah tidak timpakan dia dengan cubaan ataupun dengan perkara-perkara yang boleh menyusahkan dia. Tuan faham tak maksud dia? Okey. Maksud dia keluar daripada umat dia tu, dia ingat perbuatan dia keluar tu melarikan diri pada umat dia itu, seolah-olah Allah Ta'ala ini tidak akan melakukan sesuatu macam Allah Ta'ala ni tidak akan menyusahkan dia, tidak akan menimpakan dia dengan sebarang kesusahan. Kita tak faham tak? Itu pada sangkaan dia. Okey, cuma dan kita fahamkan, sebab itu Nabi Allah Yunus dia diuji dengan dicampak terpaksa, dia diuji dengan dia dapat undian campak dalam laut kan. Kenapa dia tercampak di dalam laut itu? Kerana itulah sebab dia, itulah ujian yang kena pada Nabi Allah Yunus di atas sebab apa? Okey, kita kena faham macam ni. Nabi Allah Yunus ni ada dia bukan, kita kena faham lah, para nabi ni dia maksum. Cuma kata para ulama tafsir, seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Salah Al-Khalidi dalam buku dia Al-Qasasul Quran, Nabi Allah Yunus ni dia macam ni tahu tak? Kita faham tak? Titik perbahasan kita adalah Nabi Allah Yunus ni dia kata macam mana? Sebab kita nak katakan, ingat Nabi Allah ni dia maksum. Saya nak cari satu perkataan yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Yunus ni dia bukan buat dosa. Faham tak? Nabi Allah Yunus ni sebenarnya, contoh biasa nak guna biasa tak dengar perkataan ijtihad. Macam apa tak? Ijtihad. Ijtihad ni macam kita fikir tentang sesuatu, tapi apa kita fikir tu dia sebenarnya tak betul. Faham tak? Okey, maksud dia macam ni. Sepatutnya Nabi Allah Yunus ni dia tak boleh keluar
daripada kampung dia. Dia tak boleh pergi meninggalkan umat dia, melainkan dia kena tunggu dulu arahan. Kalau Allah kata suruh keluar, baru dia keluar. Kita faham tak maksudnya? Maksud dia, kesilapan Nabi Allah Yunus ni, kesilapan ni bukanlah kesilapan yang menunjukkan berbentuk dia melakukan dosa, tidak. Ini dia panggil ijtihad. Faham tak ijtihad? Maksudnya Nabi Allah Yunus sepatutnya, ni dia panggil apa? Dia panggil dia buat khilaf aula. Maksudnya dia macam ni. Saya nak cerita macam mana? Macam ni. Tuan-tuan ingat tak? Contohnya kata apa? Bukan kerana dosa, tapi kerana dia menyangka tindakan yang betul. Tindak kita tak, maksud dia macam ni. Okey, kita fikir logik macam ni kan. Dia macam ni. Kalau kampung tu, umat tu dah dijanji azab nak turun, nanti kita akan baca dalam surah Yunus. So, buat apa nak tunggu lagi? Betul tak? Kan azab nak turun. Buat apa perlu tunggu lagi? Lepas tu pula dah mereka memang dah tak nak terima dakwah, maka buat apa lagi nak berdakwah kepada orang yang tak nak terima dakwah dah? Maknanya pergilah cari golongan lain nak dakwah. Kita faham tak maksudnya? Okey. Apabila Nabi Allah Yunus fikir macam tu, ijtihad dia macam tu, sebab tu dia pergi melarikan diri daripada umatnya. Cuma isunya adalah, isunya penting. Isunya adalah dia keluar tu adalah ijtihad dia tanpa menunggu arahan dari Allah yang mengatakan dia boleh keluar. Faham tak maksudnya? Contohnya, macam kisah Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut kan dia keluar tinggalkan keluarga dia dengan kaum dia tu kan, ada malaikat yang datang menyerupai lelaki-lelaki yang datang kat rumah dia pada waktu malam tu. Dalam Al-Quran sebut malaikat tu datang suruh Nabi Allah Lut keluar kan. Maknanya arahan datang dulu baru Nabi Allah Lut keluar. Faham tak maksudnya? Nabi Allah Yunus ni dia telah tersilap dekat situ. Tersilap dekat situ bukan tersilap macam dia tak dengar perintah Tuhan, sebab perintah Tuhan tak ada. Faham tak? Perintah Tuhan tak ada yang kata suruh stay kat situ, tak ada. Tetap faham tak maksudnya? Dan tak ada perintah Tuhan yang kata kena tunggu dulu, dia tunggu arahan baru keluar. Tidak adalah. Tetapi sepatutnya, itu dipanggil, sepatutnya dia tak boleh keluar lagi, melainkan kena tunggu wahyu arahan yang kata suruh pergi. Itulah menjadi titik tolak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dia. Dia terpaksa mengorbankan, dia terpaksa keluar daripada kapal yang bawa muatan yang banyak itu, akhirnya dimakan oleh ikan yang besar tu. Tetap faham tak apa saya nak sebutkan? Maksudnya Nabi Allah Yunus ni kesilapan dia dekat mana? Dia bukan buat kesilapan buat dosa. Kesilapan itu dia panggil kesilapan salah ijtihad. Dia panggil apa? Ijtihad. Ijtihad ni tak salah tuan-tuan. Kan kita belajarkan dalam kaedah agama, kalau kita buat satu ijtihad, kalau ijtihad tu betul dapat 2 pahala. Kalau ijtihad tu tak betul, dia dapat 1 pahala. Ingat tak macam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kan banyak perbuatan yang dibuat itu perbuatan yang Allah tegur. Macam Nabi Allah Yunus kena tegur ni lah. Cara Nabi Allah Yunus ditegur oleh Allah dengan adanya ujian, dia tercampak dalam laut itu. Ingat tak kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak buat keputusan yang keputusan tak sama macam keputusan yang Allah inginkan. Contoh kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah membebaskan, dia dipanggil apa? Dia panggil apa? Dia panggil kesalahan ijtihadi. Kan Nabi Muhammad sendiri dia pernah membebaskan tawanan perang Badar. Ingat tak tawanan perang Badar? Tawanan perang Badar tu kan perang Badar tu ada tawanan. Jadi tawanan tu nak buat apa? Tawanan tu kita nak dibunuh ke, ataupun tawanan tu boleh dibebaskan dengan beberapa syarat.
Masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua sahabat. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, bebaskan mereka ini ya Rasulullah, dengan syarat mereka kena buat sesuatu. Tanya pula kepada Umar. Umar dia cadangkan buat apa? Bunuh tawanan perang itu. Jadi agak-agak Nabi pegang kepada pendapat siapa? Nabi berpegang kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun bebas tawanan-tawanan perang Badar itu. Turun ayat Quran yang tegur apa yang Nabi dah buat tu. Jadi kalau kita tengok kondisi Nabi tu, adakah Nabi berdosa? Adakah Nabi Muhammad SAW berdosa membebaskan tawanan perang? Jawapannya tidak. Kerana dalam konteks situasi macam tu, itu dipanggil ijtihad. Sebab wahyu tak ada. Nak buat keputusan apa? Jadi Nabi berijtihad. Setelah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi membebaskan. Begitulah peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Allah Yunus dia keluar daripada kaum dia bukan kerana dia tak sabar, bukan kerana dia merajuk, tidak, tetapi dia keluar daripada kaum dia dengan ijtihad dia bahawa kaum dia ni memang dah tak nak dengar. Buat apa lagi nak dakwah kepada orang tak nak dengar? Pergilah cari orang lain yang nak sampaikan dakwah. Dan faktor yang kedua, azab dah nak turun. Buat apa untuk menunggu lagi? Cuma kekurangan di situ adalah Nabi Allah Yunus, dia menyangka perbuatan dia melarikan diri daripada kaum dia itu tidak ada mendatangkan sebarang masalah. Maknanya dia cuma tersilap di situ sahaja. Kesilapan dekat mana? Kesilapan dari sudut sangkaan dia tadi tu. Sepatutnya kena ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Yunus alaihi salam dengan dia dicampakkan ke laut dan dia berada dalam perut ikan. Tapi perut ikan tu sendiri sebenarnya nanti kita akan cerita, sebenarnya ikan tu sebenarnya ikan yang Allah telah pilih supaya ikan yang makan Nabi Allah Yunus, yang telan Nabi Allah Yunus masuk dalam perut dia tu, sebenarnya ikan tu telah dipilih oleh Allah. Macam ni saya kata Allah tak nak pilih. Sebab ikan tu dia telah menyelamatkan Nabi Allah Yunus supaya ikan-ikan lain tak makan. Faham tak? Kan lautan ni banyak ikan, betul tak? Mungkin ikan piranha makan ke, Allah Ta'ala alam. Tapi ikan tu sebenarnya memang Allah telah aturkan. Macam mana nak tahu telah Allah aturkan? Nanti kita akan jumpa dalam ayat tu ada perkataan, ada huruf yang Allah menunjukkan kepada perkataan benda tu telah diaturkan dan dia berlaku dengan begitu cepat. Nak tahu ayatnya bunyinya apa? Lepas tu kalau lah orang tanyakan, okay lah, kita bagi jawapan, sikit jawapan lah. Sikit jawapan. Macam mana kita boleh tahu ikan tu ikan yang telah Allah pilih? Okey, kalau rujuk surah Al-Qalam ayat nombor 48 tadi, kan Allah guna perkataan sahib al-hut. Kalau kita baca surah Al-Qalam, Allah kata apa? Allah kata pada ayat tadi, Allah kata wala takun kasahib. Sahib ni, kalau kita sahib ni macam perkataan sahabat. Sahib macam kita kata perkataan ashabul kahfi, penghuni kan, ashab. Kenapa guna perkataan ashab? Kan kita kata perkataan sahabat. Kan perkataan sahabat tu sahabat. Kan perkataan sahabat kan? Allah pakai perkataan dekat hut tu ikan. Hut tu ikan. Surah Al-Qalam Allah guna perkataan apa? Kasahib. Sahib itu kalau kita faham bahasa Arab, terjemahan yang menurut bahasa adalah sahabat. Seolah-olah ikan paus tu, ikan yang besar tu, dia adalah sahabat kepada Nabi Allah Yunus. Sahabat macam mana? Merujuk kepada ikan yang telah Allah Ta'ala pilih dalam banyak-banyak ikan untuk menyelamatkan Nuh.
Sebab tu ikan tu adalah ikan yang memang telah Allah perintahkan untuk menyelamatkan Nuh alaihi salam sebelum ikan-ikan lain memakan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kalau ikan lain makan, sudah tentu Nabi Allah Yunus sudah tidak hidup lagi. Tetapi Allah Ta'ala telah memilih ikan-ikan dari banyak-banyak ikan itu. Ikan itulah satu-satunya yang akan memakan Nabi Allah Yunus. Makan tu maksudnya apa? Nanti kita akan baca pada satu ayat yang waktu Nabi Allah Yunus kan dia mengundi. Faham tak mengundi? Kan dia kena undian kan. Tiba-tiba naik nama dia. Bila naik nama dia kan dia terus kena campak. Sebab bayangkan kapal muatan dia dah memang boleh tenggelam dah. Seorang kena buang. Tapi dalam ayat Quran tu kita akan jumpa sebenarnya ikan tu seolah-olahnya dia memang dah tunggu dah. Kau faham tak tuan-tuan? Faham tak? Dia kalau kita baca ayat Quran, ikan tu bukan dia datang selepas 5 minit. Faham tak? Contohnya bukanlah Nabi Allah Yunus dia masuk dalam laut, tiba-tiba 5 minit baru ikan datang. Tak ada. Tetap faham tak maksud saya? Maksudnya ikan tu dah memang sedia dah. Dah memang dia dah buka mulut dia siap-siap dah untuk memasukkan Nabi Allah Yunus ke dalam perut ikan tu. Macam mana nak tahu macam tu? Kita akan ulas pada siri yang akan datang lah. Untuk pagi ni mungkin kita kena berhenti di sini dulu. Panjang sangat pun takut mengganggu waktu tuan-tuan dan puan-puan. Takut mengganggu aktiviti tuan-tuan yang lain-lain. Tuan-tuan faham tak apa yang kita sampaikan, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini? So kita dapat pelajaran, nanti kita akan sambung macam mana kita akan analisa keempat ayat, keempat surah. Okay, saya ulang balik semula. Surah-surah yang kita akan yang kita akan menganalisis dia, iaitu surah Yunus. Saya ulang balik, ayat 96 hingga nombor 100. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Kemudian surah As-Saffat ayat 139 hingga sampai 148, dan surah Al-Qalam ayat nombor 48 sampai 50. Okey, kelas siri yang kedua nanti saya akan cuba cari yang paling dekat, insya-Allah. Jangan risau. Saya cuba cari yang paling dekat untuk kita sambung supaya kita tidak kalau lama sangat nanti mungkin takut terlupa. Nanti saya akan carikan tarikh dia supaya kita boleh masuk siri yang kedua, dan siri yang kedua nanti kita akan ulang dengan lebih lanjut. Yang kita nak ambil pelajaran besar adalah pada satu zikir, pada satu doa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus. Tapi kita akan ulas doa itu dengan lebih lanjut. InsyaAllah kita akan bertemu nanti pada siri yang kedua dalam membincangkan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Saya mohon ampunan maaf atas segala salah dan silap, kekurangan. Ambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua dapat bertemu lagi pada siri yang kedua. Apa tindakan kita, pesanan saya tuan-tuan dan puan-puan, dalam waktu-waktu fasa-fasa PKP ini, dalam fasa kita musibah COVID-19 ini, banyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baiki diri kita semua, buat amal-amal soleh, berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama dengar arahan pemerintah. Jangan keluar ke mana-mana, stay at home, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demi masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan berpesan-pesanlah sesama kita untuk mempunyai berpesan-pesan kita kepada kebenaran. Berpesan-pesanlah kita sesama kita dengan kesabaran. Kita bertemu lagi insya-Allah pada siri yang kedua. Mohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.